الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyaral mustami'in rahimakumullah. Pertama dan utamanya khatib menasihati diri sendiri dan seluruh hadirin pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangan dan tegahannya. Moga-moga kita akan tergolong di dalam golongan mereka yang mendapat kejayaan dan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Muslimin sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita seharian, seringkali kita akan menghadapi pelbagai cabaran untuk kita sama-sama menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Sama ada cabaran itu adalah melibatkan pekerjaan harian kita, sama ada cabaran itu adalah berkaitan dengan ekonomi kita, atau cabaran itu berkaitan dengan rumah tangga kita, dan lebih-lebih lagi cabaran itu adalah berkaitan dengan pemakanan seharian kita. Demikian ajaran Islam memberi panduan kepada manusia untuk menjalani kehidupan seharian supaya sentiasa berlandaskan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat memahami dengan jelas di mana satu lingkungan pembahagian yang halal dan apa sahaja yang berkaitan dengan pembahagian dengan hukum halal dan haram di dalam Islam. Kerana Nabi SAW menyebut di dalam hadis, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang halal itu telah jelas, dan juga perkara-perkara yang haram itu juga telah jelas, dan ada hukum di antara keduanya itu yang agak kurang jelas di kalangan kita, yang disebut sebagai perkara-perkara mutasyabihat, perkara-perkara yang syubhah. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, halal bermakna sesuatu perkara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ganjaran pahala apabila kita melakukannya. Dan haram itu juga perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada azab atau ada denda dan siksaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi sesiapa yang melanggar hukum berkaitan dengan halal dan haram. Demikian juga berkaitan dengan makanan dan minuman yang menjadi keperluan asas dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua di kalangan kita hari ini perlulah bermuhasabah agar apa sahaja yang menjadi pemakanan atau apa sahaja yang menjadi minuman kita seharian adalah perkara-perkara yang halal di dalam syarak, dan kita jauhi perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang tidak jelas. Kita tidak mampu untuk menilai adakah sama ada benda ini halal atau haram, atau kita masih ragu-ragu dengan tahap kehalalannya, maka perkara-perkara syubhah itu mestilah dijauhkan oleh kita di dalam syarak. Kerana muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arahan Allah Subhanahu wa taala supaya kita mencari makanan yang halal dan thayyibah itu
bukan sahaja datang kepada kita arahannya, bahkan arahan itu datang kepada para anbiya alaihissalatu wassalam. Walaupun mereka ini dah level nabi, walaupun mereka ini dah level orang yang sangat tinggi kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah arahkan pada golongan para anbiya supaya memilih makanan, sentiasa berhati-hati untuk memilih makanan halalan thayyibah, kerana pemakanan yang halal itu dan thayyibah itu sangat berkait rapat dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyebut kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu daripada sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepada kamu, yakni rezeki yang baik, makanan yang baik, dan syukurlah kamu atas nikmat anugerah yang telah dianugerahkan oleh Allah. Moga-moga andai sekiranya kamu tergolong di dalam golongan yang bersyukur. Ayat ini menggariskan kepada kita dengan jelas bahawa tanda seseorang itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dengan mencari makanan yang halal dan makanan yang baik, dan yang kedua adalah tanda ubudiyah, tanda kehambaan kita. In kuntum iyyahu ta'budun, andai sekiranya benar keimanan dan penghambaan kita kepada Allah, maka ada kriteria untuk kita ni menetapkan agar memakan perkara-perkara makanan-makanan yang halal dan makanan-makanan yang thayyibah, yang baik untuk kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga pesan pada para anbiya alaihi salatu wasalam melalui firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Sadaqallahul azim. Wahai para rasul, hendaklah kamu kulu min thayyibat, kulu, wahai para rasul, carilah kamu makanan yang baik dan makanan yang thayyibah, makanan yang halal dan baik. Dan makanan yang halal yang baik itu bersangkut paut dengan amal yang soleh. Sebab tu pemakanan dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang soleh. Wa'malu salihah. Seolah-olah kata Imam Ibn Kathir di dalam tafsir dia, ada alaqah atau ada hubungan di antara pemakanan yang baik dan halal dan thayyibah itu dan juga pemakanan dan amal yang soleh. Muslimin sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini tular dalam masyarakat kita di Pulau Pinang, dan lokasi itu tak jauh daripada kita, yang menyatakan bahawa ada keraguan disebabkan peniaga-peniaga ambil makanan daripada sumber yang disyaki diragui, atau ambil makanan-makanan yang kita belum pasti tahap halal atau tidaknya. Perkara ini kita serahkan kepada pihak berkuasa dan Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam dan sebagainya untuk mengambil tindakan terhadap andai benar apa yang ditularkan itu mesti ada bukti dan saksi dan sebagainya. Perkara ini kita serahkan kepada pihak berwajib. Namun bagi kita yang ada di kalangan masyarakat kita hari ini, suka mimbar untuk ingatkan supaya kita agak berhati-hati dengan memilih makanan-makanan kita, terutama yang ada kita di Pulau Pinang. Makanan-makanan yang ada kadang-kadang ada di kalangan peniaga yang kurang amanahnya, yang kurang caknanya. Andai kita melihat peniaga itu peniaga muslim, peniaga itu nampaknya seperti orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi malangnya sumber-sumber pemakanan yang diambil itu adalah sumber-sumber yang syubhah. Bahkan lebih keji lagi, andai sekiranya sumber-sumber itu adalah daripada sumber-sumber yang haram dan sebagainya. Setiap wang ringgit hasil daripada pekerjaan kita itu tetap akan menjadi balasan nanti di akhirat. Andai sekiranya kita tidak jelas apa isu yang sebenarnya yang bermain, adakah ada unsur-unsur ditipu, atau ada unsur-unsur dipermainkan, atau ada unsur-unsur yang dia nak kewangan lebih dan sebagainya, maka kesemua itu adalah melibatkan maruah umat Islam
dan kesemua itu adalah melibatkan benda halal dan haram, dan besar implikasinya kepada amal-amal yang berlaku pada umat Islam. Terus kita makan makanan yang baik dan halal pun, ramai di kalangan kita yang goyang dari segi amal solehnya. Mungkin kita tetap berbangga dengan jumlah kehadiran masjid kita yang ramai. Muslimin rahmati oleh Allah, nun jauh di sana, di pasar raya, di kedai-kedai makan, lebih ramai lagi umat Islam yang berada dalam keadaan kononnya tenang walaupun tanpa menunaikan solat Jumaat. Ribuan umat Islam yang akil baligh, yang cukup syarat-syarat untuk dia mengerjakan solat Jumaat, masih tidak berada di lokasi yang sepatutnya mereka berada. Perkara ini sangat membimbangkan. Apa perkembangan akhir-akhir ini yang berlaku? Mungkin ada kena-mengenanya dengan disebabkan pemakanan sabit daripada ayat yang dibaca oleh mimbar tadi, daripada ayat surah Mukminun juzuk yang ke-18. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mimbar berharap bahawa setiap apa sahaja pemakanan yang menjadi santapan harian kita itu, pastikan ianya pertama daripada sumber-sumber yang halal. Yang kedua, bukan hanya mesti kawasan itu, pemakanan itu adalah pemakanan yang tular dalam media sosial dan sebagainya, terus di kalangan kita percaya dan pi makan di situ tanpa ada selidik atau tanpa ada sedikit usaha daripada kita untuk memastikan makanan-makanan halal itu sentiasa berada di dalam badan kita. Kerana Nabi SAW menyebut, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih, atau kama qala SAW, setiap darah daging yang tumbuh dengan perkara-perkara yang haram itu, maka darah daging itu akan menjadi bahan bakar pada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedikit perkongsian berkaitan dengan apa yang pernah berlaku kepada seorang salafus saleh yang bernama Imam Juwaini rahimahullahu taala, dan juga perkongsian berkaitan dengan apa yang berlaku pada seorang sahabat yang mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang pernah meminum susu daripada hambanya. Susu itu adalah hasil wang tertunggak daripada bayaran tilik tangan atau nasib dan sihir yang pernah berlaku kepada hamba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebelum dia memeluk Islam. Setelah dia memeluk Islam, orang yang dia pernah ubat sihir tadi itu, dia telah berikan wang upah sebagai ganjaran terhadap apa sihir yang telah ataupun berubat bomo yang telah dilakukan. Hamba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq guna kewangan atau sumber tadi tu pergi cari susu, dan susu akibat terlalu dahaga, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak sempat untuk bertanya dari mana sumber susu tersebut. Setelah diminum baru ditanya, maka dijelaskan oleh hamba dia, demikian susu daripada sumber yang haram, sumber yang syubhah yang aku bawa balik, hasil tilik tangan bomo dukun pawang yang pernah aku buat ketika aku berada dalam zaman jahiliyah atau belum Islam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila mendengar sumber susu itu daripada sumber yang haram, lantas dia masukkan jari dia, dia korek mulut dia, bawa keluar. Ada orang cadang pada dia, minum air yang banyak, kemudian keluarkan balik. Mungkin susu tadi akan keluar balik. Seolah-olah penyiksaan berlaku kepada badan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tak mau setitik pun daripada makanan dan minuman yang tidak halal itu berada di dalam badan dia, sehingga orang takut melihat Sayyidina Abu Bakar. Takut nyawa dia meninggal atau nyawa dia tak ada. Cara dia korek tu nampak macam bertegah, nampak macam bersungguh. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, biar nyawa aku melayang sekalipun, aku tak akan biarkan setitik daripada susu yang haram atau makanan yang haram berada dalam badan aku. Lantas dia membaca hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawa setiap darah daging yang tumbuh daripada sumber yang haram itu akan menjadi bahan bakar pada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Imam Haramain, Imam Juwaini rahimahullah ta'ala, seringkali apabila dia bercakap, sama ada berkhutbah, bertazkirah, berceramah dan sebagainya, ada kalanya dia akan gagap ketika bercakap, ada kalanya dia akan gagap ketika bercakap.
padahal dia seorang ulama yang sangat alim dan sangat petah berbicara. Ada ketika dia akan ada gagap dalam kehidupan dia. Apabila ditanya pada Imam Juwaini, Imam Haramain, kenapakah berlaku gagap dalam percakapan kamu wahai imam, wahai tuan syekh, wahai guru yang kami sayangi? Kata Imam Juwaini rahimahullah ta'ala, pernah satu ketika aku masih kecil lagi, ibuku pernah keadaan yang sibuk sehingga menyebabkan hamba sahaya yang berada di rumah aku menyusukan aku ketika waktu kecil, dan hamba sahaya ini pernah memakan makanan yang syubhah di jiran dia, sehingga susu yang tumbuh di badan hamba sahaya itu diragui oleh bapa kepada Imam Juwaini. Bila ayah Imam Juwaini balik melihat susu badan yang diberikan oleh hamba tadi itu kepada Imam Juwaini, lantas ayah dia ambil dia, telangkup dia, terbalikkan dia, keluarkan semua susu-susu yang ada daripada badan dia. Dia tak mau setitik pun daripada susu yang syubhah, hasil susu daripada hamba sahaya tadi berada kepada anak dia yang mulia, yang bakal diasuh menjadi seorang ulama dan ilmuwan yang agung dan ulung. Muslimin rahmati oleh Allah, kata Imam Juwaini, aku bila cakap ada gagap sedikit, ini adalah kesan daripada baki susu yang tidak sempat dikeluarkan daripada badan aku, menyebabkan kesannya sehingga ke hari ini. Demikian salafus soleh begitu teliti dan begitu berhati-hati untuk memilih setiap makanan yang untuk dimasukkan ke dalam badan mereka, kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihah wama akala as-sab'u illa ma dhakkaitum wama dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Sadaqallahul azim. Diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir. Daging babi termasuk daripada anggota tubuhnya. Binatang-binatang disembelih bukan kerana Allah, yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati kena jatuh daripada tempat yang tinggi, yang mati ditanduk, yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya dan disembelih atas nama berhala. Diharamkan juga bertenun nasib dan undi, batang-batang anak panah, dan demikian itu, kesemuanya itu adalah perbuatan yang fasik. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ketegasan Islam dan syarak berkaitan apa sahaja makanan yang kita nak masukkan di dalam badan kita. Sebagai kesimpulan daripada khutbah hari ini, boleh mimbar simpulkan 3 perkara. Yang pertama, mencari makanan yang halal dan thayyibah itu adalah menjadi satu arahan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada hamba-Nya. Yang kedua, cabaran untuk kita mendapatkan makanan-makanan halal dewasa ini ketika kita berhadapan yang peniaga-peniaga yang tidak amanah, yang mengkhianati amanah-amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan cabaran yang besar dan perlu kita sentiasa berhati-hati. Dan yang ketiga, ingat, segala makanan, minuman yang sedap yang kita makan itu hanya sekadar untuk kita rasa di tekak kita sahaja. Apabila makanan itu thayyibah dan halalnya, dia memberi kesan yang baik untuk kita beribadah pada Allah. Tetapi kalau hanya kita memikirkan kesedapan untuk kita dia lalu sekadar untuk merasa sedap di tekak kita sahaja, tetapi beradanya makanan-makanan syubhah di dalam badan kita akan menyebabkan lemahnya kita untuk beribadah pada Allah, akan ganggu ibadah-ibadah kita, dan bahkan lebih teruk lagi, balasan di akhirat esok nanti ni dengan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu berhati-hati dengan ketiga-tiga khulasah atau kesimpulan yang dibuat oleh mimbar pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan.
kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المستمعين رحمكم الله. Kesedaran berkaitan dengan kepentingan makanan halal dan haram itu mestilah disemai di dalam jiwa kita melalui beberapa benda. Yang pertama, melalui kuliah-kuliah pengajian. Dekatkan diri kita dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala supaya keimanan kita lebih tinggi daripada pengaruh keinginan nafsu untuk makan. Keimanan akan bimbing makanan mana yang boleh makan, makanan mana yang tak boleh makan. Dan yang kedua, muslimin rahmati oleh Allah, saya seru kepada semua kita ada di sini, mari sama-sama kita imarahkan masjid dan surau yang berada di lokasi perumahan kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, mana-mana waktu yang kita ada, kita penuhkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Perkasakan iman dan akidah kita melalui solat berjamaah, terutama untuk kita kaum lelaki. Moga-moga keimanan yang utuh dan kukuh itu akan menyelamatkan kita daripada terjebak dengan perkara-perkara yang syubhah dan perkara-perkara yang haram terutamanya. Moga-moga sedikit peringatan daripada mimbar memberi kesedaran kepada saya selaku khatib yang berbicara, juga kepada seluruh hadirin pada hari ini, supaya kita lebih taqarrub dan dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahmati oleh Allah, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, mari sama-sama kita selawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam sebuah hadis, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama nanti di sisi aku adalah orang yang paling banyak selawatnya kepada aku. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيم الصلاة.